Salam sejahtera semua, nama saya Blenius Bindaini dan nomor metrik saya ialah D2022 1102 392. Hari ini kita akan belajar tentang satu gangguan mental, yaitu gangguan cyclothymic. Dan apa pula itu gangguan cyclothymic? Gangguan cyclothymic adalah sejenis gangguan mental yang dicirikan oleh perubahan drastik dalam mood, seperti perubahan suasana hati secara signifikan, spontan, dan singkat. Walau bagaimanapun, perubahan mood ini cenderung lebih ringan berbanding dengan gangguan bipolar. Kelaziman gangguan cyclothymic. Kelaziman seumur hidup gangguan cyclothymic adalah kira-kira 0,4% sehingga 1%. Kelaziman dalam klinik, gangguan ini mungkin berkisar antara 3% hingga 5%. Dalam populasi umum, gangguan cyclothymic akan berlaku kepada lelaki dan juga perempuan. Dalam tetapan klinikal, wanita yang mengalami gangguan cyclothymic mungkin lebih cenderung untuk dirawat berbanding lelaki. Tanda-tanda gangguan cyclothymic. Fasa yang pertama ialah fasa hypomanic. Fasa hypomanic adalah keadaan ketika penderita gangguan cyclothymic merasa sangat bersemangat dan lebih aktif daripada biasanya. Namun, fasa hypomanic ini mempunyai gejala yang lebih ringan daripada fasa mania pada penderita gangguan bipolar. Antara tanda-tanda umum yang dialami oleh penderita gangguan cyclothymic ketika berada pada fasa hypomanic adalah seperti berikut. Pertama, mereka akan melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Sebagai contoh, mereka akan berbelanja secara besar-besaran, melakukan hubungan seksual tanpa berhati-hati, dan membuat keputusan dalam berbisnes secara impulsif. Pada fasa ini juga mereka akan merasa sangat bertenaga dan gembira dan melakukan aktiviti fisikal seperti bersenam tetapi secara berlebihan. Mereka juga akan mempunyai keyakinan diri yang tinggi, peningkatan hasrat seksual, cenderung lebih banyak bercakap daripada biasa, dan perhatian mudah terganggu. Peringkat yang kedua adalah fasa kemurungan. Penderita gangguan cyclothymic akan mengalami fasa depresi ringan yang ditandai dengan sejumlah gejala seperti berikut. Antaranya ialah merasa bersalah, tidak berharga, terasing dari lingkungan sosial dan putus asa, mudah tersinggung, merasa gelisah dan mudah menangis, kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai sebelum ini, mudah letih dan merasa kehilangan tenaga, dan yang terakhir mereka juga mempunyai pemikiran untuk mencederakan diri sendiri, self-harm. Kriteria diagnostik bagi gangguan cyclothymic. Yang pertama ialah sekurang-kurangnya 2 tahun dan bagi remaja dan juga kanak-kanak adalah sekurang-kurangnya 1 tahun. Mempunyai tempo yang lama dengan gejala hypomanic yang tidak memenuhi kriteria untuk fasa hypomanic dan mempunyai tempo yang lama dengan gejala kemurungan yang dilakukan tidak memenuhi kriteria untuk fasa kemurungan. Dalam tempo 2 tahun ke atas, 1 tahun pada kanak-kanak dan remaja. Gejala dalam kriteria E telah wujud sekurang-kurangnya separuh tahun dan individu tidak mempunyai gejala tersebut selama lebih daripada 2 bulan pada satu masa. Yang ketiga ialah kriteria untuk fasa kemurungan, manic atau hypomanic tidak ditemui. Keempat, gejala-gejala dalam kriteria E tidak dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan skizoafektif, skizofrenia, gangguan skizofreniform, gangguan delusi atau lain-lain yang dinyatakan, atau spektrum skizofrenia yang tidak dinyatakan oleh gangguan psikotik lain. Bagi yang kelima, gejala-gejala tidak disebabkan oleh kesan fisiologi sesuatu bahan. Contohnya, ubat penyalahgunaan, ubat atau keadaan perubatan lain, contohnya hypothyroidism. Yang terakhir ialah gejala-gejala ini menyebabkan kesusahan atau kemerosotan yang ketara secara klinikal dalam sosial, pekerjaan atau bidang kefungsian yang lain. Penyebab dan risiko gangguan cyclothymic.
Sehingga kini tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan gangguan cyclothymic. Walau bagaimanapun, beberapa kajian menunjukkan bahwa gangguan ini boleh berlaku disebabkan oleh gabungan faktor genetik dan fisiologi, perubahan dalam sistem saraf, cara berfungsi yaitu neurobiologi, pengaruh persekitaran seperti trauma psikologi atau tekanan yang berpanjangan. Gangguan cyclothymic mungkin lebih biasa dalam keluarga peringkat pertama individu dengan gangguan bipolar 1 daripada penduduk umum. Intervensi gangguan cyclothymic. Rawatan cyclothymic biasanya terdiri daripada gabungan ubat dan psikoterapi. Beberapa jenis ubat yang digunakan untuk mengatasi kondisi cyclothymic seperti ubat penstabilan mood seperti asid valproic, ubat penenang, sedatif, seperti benzodiazepin, obat antidepresen hanya diambil bersama dengan obat penstabilan mood kerana ia boleh menyebabkan atau memburukkan lagi fasa mania. Dan yang keempat ialah ubat antipsikotik seperti olanzapine, quetiapine, dan risperidone. Sementara itu, jenis psikoterapi yang dijalankan dalam rawatan cyclothymic adalah terapi tingkah laku kognitif (CBT). Terapi ini bertujuan supaya penghidap cyclothymic dapat mengenali akar masalah yang mereka alami dan menumpukan fikiran mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, psikoterapi dan obat-obatan tersebut bukan untuk menyembuhkan gangguan cyclothymic tetapi untuk mengurangkan gejala-gejala yang muncul, mencegah gejala daripada berulang dan mencegah gangguan tersebut daripada berkembang menjadi gangguan bipolar. Pesanan untuk masyarakat. Oleh itu, sekiranya kita menghidap gangguan ini, jangan malu untuk berbincang dan meminta bantuan dengan pakar agar keadaan tidak menjadi bertambah buruk dan memberi kesan kepada kesejahteraan mental dan kualiti hidup kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.